Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua orang yang dekat rumah tu. Okey. Video apa yang cikgu nak sajikan hari ni untuk awak semua? Okey, cikgu nak share dengan awak ilmu yang sangat-sangat bermanfaat untuk pelajar yang akan menduduki peperiksaan UPSR. Ya, walaupun kita sekarang menghadapi pandemik COVID-19, walaupun Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sudah mengisytiharkan bahawa 2020 tiada peperiksaan UPSR, tetapi UPSR ni tak dilupuskan selama-lamanya. Ambillah video ni sebagai orang kata ilmu yang perlu awak simpan sampai bila-bila walaupun awak tidak menduduki peperiksaan UPSR. Walaupun awak tak ada periksa UPSR, tapi awak ada periksa dalaman di peringkat sekolah. Cikgu mesti akan menggunakan exam base ataupun orang kata kertas periksa yang format yang sama seperti UPSR. Okey. Cikgu nak ajar apa hari ni? Okey, kita akan belajar macam mana nak tulis untuk subjek untuk kertas penulisan bahagian B, iaitu cara menulis ulasan dengan betul dan cemerlang. Okey, cikgu akan ajar awak dari A sampai Z, step by step macam mana nak buat ulasan dengan cemerlang. Okey, berapa markah ulasan? Markah ulasan memperuntukkan 15 markah, 5 extra marks untuk berbanding daripada bahagian A. Bahagian A 10 markah, bahagian B iaitu untuk ulasan 15 markah. Okey, masa yang dicadangkan untuk menjawab hanyalah 25 minit sahaja. Jangan lebih. Kalau kurang tak apa, sebab awak boleh cek balik, awak boleh baca balik awak punya ulasan, betulkan yang mana ni. Cuma jangan lebih. Okey, berapa patah perkataan yang perlu awak gunakan untuk ulasan UPSR sebab ulasan banyak ulasan PT3 pun ada. Okey, untuk UPSR hanya perlu menggunakan 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Okey, yang first kali yang awak perlu buat bila awak nampak soalan ulasan. Yang pertama, ini basic. Baca arahan soalan. Okey, soalan cikgu tulis dekat sini. Tulis ulasan tentang faktor-faktor berlakunya keracunan makanan. Okey, nampak ada gambar, maybe awak tak berapa nampak dalam video ni sangat. Ada nampak gambar makanan yang dipenuhi dengan lalat yang tengah berterbangan. Yang kedua, ada makcik ni dia tengah sampah sarap yang tidak, maksudnya penuh dengan sampah sarap kat tepi dia punya gerai, dan dua orang tengah membeli makanan di gerai makcik ni. Lepas tu yang ini kiranya macam poster lah. Lepas tu tulis kat sini 127 pelajar keracunan muntah selepas makan mi goreng. Dan apa lagi ditulis kat sini? Kes keracunan makanan makin serius. Kat sini pula dia ada bagi keracunan makanan 3 poin. Ini kita panggil apa? Ini adalah kita panggil isi tersurat. Isi yang telah disediakan di dalam gambar. Okey, keracunan makanan antara, sebabkan awak tak nampak poin tersurat ni, maksudnya isi tersurat kat sini, so cikgu tulis balik dekat sini. Cikgu minta maaf sangat kalau cikgu guna singkatan. Cikgu tulis singkatan sebab papan putih ni terhad untuk cikgu gunakan. So yang pertama, isi tersurat yang ditulis adalah bahan mentah tercemar. Yang kedua, tidak menjaga kebersihan. Faktor-faktornya berlakunya keracunan makanan sebab tidak menjaga kebersihan. Yang ketiga, penyimpanan makanan tidak sempurna. Dah settle, kita baca arahan soalan. Dia suruh kita tulis ulasan berkenaan faktor-faktor berlakunya keracunan makanan. So, bila dia bagi arahan soalan macam tu, jangan menulis isi yang tidak relevan di luar
arahan. Maksudnya dia minta faktor-faktor, awak tulis faktor-faktor. Jangan tulis kelebihan-kelebihan. Tak kena. Pastikan sesuai dengan arahan soalan. Okey, yang kedua, baca keterangan gambar dengan teliti. Cikgu dah pun buat tadi, baca maklumat di dalam gambar dengan teliti. Lepas tu yang ketiga, okey, ini benda yang paling penting sekali. Ulasan hanya memerlukan awak untuk tulis satu perenggan sahaja. Okey, dekat dalam satu perenggan tu apa yang kena ada? Okey, empat ni kena ada. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, isi tersurat, iaitu 3 dia telah senaraikan. Yang ketiga adalah isi tersirat. Isi tersirat ni mana nak dapat cikgu? Okey, tak ada kat dalam gambar. Awak kena fikirkan, iaitu melalui proses kemahiran berfikir aras tinggi. Kebat kita dah tahun 2020, kita tak boleh fikir ke belakang, kita kena fikir ke depan. So cikgu percaya bahawa awak mempunyai idea-idea yang kreatif untuk diletakkan di dalam karangan ulasan. Yang keempat adalah kesimpulan. Pendahuluan cuma 1 ayat, kesimpulan pun 1 ayat. So yang mana yang banyak cikgu? Yang banyak sikit dekat isi tersurat, sebab dia dah bagi dah dekat awak. Ni tanpa ada apa orang kata penambahan sedikit, tak boleh macam tu. Itu namanya ayat yang tergantung. Pastikan ayat yang awak buat berdasarkan isi tersurat yang dia telah bagi, kena guna ayat yang lengkap, bukan ayat yang tergantung macam ni. Okey, yang ketiga berkaitan dengan isi tersirat. Okey, isi tersirat ni pula, kalau awak dah tak ada idea sangat, awak tulis satu isi tersirat pun awak dah boleh dapat 15 markah. Tapi lebih baik kalau awak dapat tulis 2 isi tersirat. Tapi awak kena tengok juga patah perkataan yang awak kena gunakan terhad 80 patah perkataan. Pastikan awak jangan terlampau apa orang kata, banyak sangat idea ni cikgu, saya nak tulis. Jangan macam tu, sebab dia dah bagi awak patah perkataan yang sangat terhad, which is yang paling last adalah 80 patah perkataan sahaja. Jangan lebih-lebih. Kalau nak tulis banyak-banyak tu, itu untuk karangan respon terbuka, iaitu bahagian C. Okey, last adalah kesimpulan. Macam cikgu cakap tadi, kesimpulan pun 1 ayat. So, cikgu tulis kat sini pendahuluan 1 ayat. Isi tersurat bergantung dia ada 3. So, 3 point. So, 3 ayat lah kat sini. Isi tersirat boleh jadi 1 ataupun 2 ayat. 1 ayat pun dah mencukupi. Boleh dapat 15 markah. Dan kesimpulan 1 ayat juga. Faham semua? Okey, sekarang kita kembali balik macam mana kita nak buat ulasan yang cemerlang. Maaf, cikgu berdasarkan apa yang cikgu tulis, karangan cikgu sendiri. Okey, benda yang pertama sekali awak kena tulis, ni basic lah ni, untuk nak memudahkan semua orang. Pastikan mula-mula awak tulis gambar menunjukkan. Okey, nak tulis apa? Inilah kita panggil pendahuluan. Gambar menunjukkan apa kita nak tulis. Ambil balik daripada arahan soalan. Gambar menunjukkan faktor berlakunya makanan. Siap, settle pendahuluan awak. Gambar menunjukkan, ambil balik daripada arahan soalan. Siap pendahuluan awak. Okey, sekarang masuk isi tersurat. Antaranya ialah, okey, yang pertama kita nak guna isi yang pertama yang diberikan adalah bahan mentah tercemar. Antaranya ialah makanan dimasak. Ini ayat tambahan yang cikgu kata.
makanan dimasak menggunakan, cikgu minta maaf kalau cikgu punya tulisan macam cacing kerawit tak cantik, menggunakan bahan, cikgu tulis singkatan sebab cikgu tak muat, bahan-bahan mentah yang tercemar. Titik. Habis dah poin yang pertama. Okey, nak masuk poin yang kedua, tidak menjaga kebersihan. Kena ada penanda wacana supaya pemeriksa tahu, oh ini dia dah masuk poin yang kedua dah ni sebab dia ada penanda wacana. Bagus. So tulis, selain itu, keracunan makanan juga terjadi disebabkan oleh mereka yang tidak menjaga kebersihan. Okey, titik. Settle bahagian poin yang kedua. Okey, yang ketiga. Nak masuk poin yang ketiga, kena guna penanda wacana. Seterusnya, minta maaf cikgu punya wayar, ya Allah. Okey, yang ketiga, seterusnya penyimpanan makanan tidak sempurna. Penyimpanan makanan tidak sempurna seperti membiarkan makanan dihinggapi oleh lalat, boleh menyebabkan Allah, cikgu tu punya tulisan, minta maaf lah. Boleh menyebabkan keracunan makanan. Okey, kita baca dari pendahuluan sampai isi ketiga sahaja. Nanti cikgu sambung untuk isi tersirat dengan kesimpulan sebab cikgu dah tak muat keluasan papan putih ni sangatlah terhad. Tapi cikgu nak baca balik supaya awak faham. Okey, pendahuluan untuk ulasan. Gambar menunjukkan faktor-faktor berlakunya keracunan makanan. Ambil balik daripada soalan tadi. Okey, macam cikgu cakap, antaranya ialah, nak masuk poin yang pertama iaitu bahan mentah tercemar. Antaranya ialah makanan dimasak menggunakan bahan-bahan mentah yang tercemar. Contohnya awak pergi pasar, tengok ikan tu dah busuk ke, ikan tu dah biru ke. Okey, selain itu, keracunan makanan juga terjadi disebabkan oleh mereka yang tidak menjaga kebersihan. Mengikut poin yang kedua, kita dah settle poin yang kedua. Okey, nak masuk poin yang ketiga. Seterusnya, penyimpanan makanan tidak sempurna seperti membiarkan makanan dihinggapi oleh lalat boleh menyebabkan keracunan makanan. Okey, dah settle untuk poin yang ketiga. Sekarang, walaupun cikgu tulis asing-asing, maksud cikgu, bila cikgu kata satu perenggan tu, maksudnya kejap lagi kan cikgu nak tulis isi tersirat dengan kesimpulan. So,
bawah daripada isi tersurat ni awak tulislah dia punya isi tersirat dengan kesimpulan. Cikgu kena padam balik. Cikgu tulis isi tersirat dengan kesimpulan sahaja kejap lagi disebabkan papan putih yang sangat terhad keluasannya. Boleh faham? Okay. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Okey, kita cikgu sambung macam cikgu cakap tadi untuk isi tersirat dengan kesimpulan. Okey. Amalan menjaga kebersihan seperti mencuci tangan dengan bersih sebelum makan dan menutup hidangan dengan tudung saji perlu diterapkan bagi semua golongan agar keracunan makanan dapat dielakkan. Okey, ini adalah isi tersirat. Maksudnya tidak ada dalam gambar. Kesimpulannya, nampak? Kesimpulannya kita seharusnya menjadi golongan yang bertanggungjawab menjaga kebersihan. Faham? Okey, itu cukup 80 patah perkataan. Faham setakat ni? Cikgu apa cikgu kata? Dia punya teknik. Yang pertama, kena ada pendahuluan. Satu ayat saja gambar menunjukkan, ambil balik daripada soalan. Yang kedua, kena berkaitan dengan isi tersurat. Berapa yang dia bagi dekat dalam gambar, itu yang awak gunakan. Setiap kali poin baru, awak guna penanda
wacana. Contohnya macam selain itu, seterusnya, di samping itu. Okey. Yang ketiga berkaitan dengan isi tersirat. Isi tersirat adalah isi yang perlu awak fikirkan menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Cikgu percaya bahawasanya murid-murid di luar sana, murid-murid cikgu sangatlah kreatif memberikan idea-idea yang relevan sesuai dengan kehendak soalan. Dan terakhir sekali, yang keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan berapa ayat? 1 ayat sahanya. Apa yang perlu kita simpulkan berdasarkan apa yang kita bincang tadi? Kesimpulannya, kita seharusnya, kita hendaklah, okey, macam tu ayat dia. Apa cadangan awak kepada perkara ataupun isu yang tengah diketengahkan dalam soalan tersebut. Okey, cikgu harap dengan ilmu yang cikgu sharekan kepada awak ini dapat membantu awak untuk menulis ulasan dengan cemerlang. Okey guys, thank you sangat-sangat yang menonton video cikgu dari A sampai Z. So lepas ni cikgu harap awak boleh menulis ulasan dengan betul dan cemerlang. Lagi satu, jangan tulis syok sendiri je, tata bahasa pun kena jaga, iaitu aspek bahasa lah. Titik kena jaga, koma kena jaga, huruf besar, huruf kecil. Okey, semua benda tu penting untuk awak dapat markah yang mantap, iaitu 15 markah. Okey, jangan lupa guys untuk subscribe video channel YouTube kita iaitu eTution. Jangan lupa like juga, share kepada kawan-kawan awak. Jangan tengok sorang-sorang je ilmu ni. Kita kena kongsi benda yang bermanfaat dengan orang lain. Bye. Thank you.